benda yang agak susah untuk anda follow lah. Tapi kalau siapa yang boleh follow, follow lah. Kalau tak, anda follow on call lah. Follow on call ni maksudnya letakkan telefon di ganggang lah. Memang tak ada orang angkat. Baik, kita akan mulakan sekarang. Di mana tuan-tuan dan perempuan jelas bahawa kita ada borang soal selidik dalam kurungan responses. Jelas ke tak? Mana dapat ni? Ini yang anda jawab tadi lah kan? Betul tak? Jadi untuk membolehkan anda dan saya untuk berbuat bersama-sama latihan ini, maka saya akan sharekan link ini supaya anda boleh lihatlah bagaimana benda ini dibuat. Ya, anda boleh lihat je, anda tak boleh adjust. Kalau anda boleh adjust, saya tekan dia sebagai editor. Kan, tahu kan? So saya akan copy the link, dan kalau kamu perasan pada blog saya ni, saya dah letak satu button namanya data spatial ya. Data spatial ni saya akan masukkan link tadi. So kalau anda pergi ke saya punya website sekejap lagi, anda boleh pergi ke data spatial ni dan download data yang berkenaan lah. Jelas ya? Baik. Yang ini saya nak tunjukkan saja kepada tuan-tuan dan puan. Anda tadi dah ada jawab lah, betul tak? Anda jawab berapa? Satu kan? Satu jawapan, betul? Ataupun dua respon dan sebagainya. Jadi anda boleh import dia pergi kepada manipulated data as a new worksheet. Supaya kita tak kacau data asal. Baik. Tadi kan dah bagi apa nama ni? Apa nama ni? Alamat. Jadi alamat ini kita perlu tukarkan kepada let dan long. Macam mana cara dia? Senang saja, anda pergi kepada extension. Okey, ni kalau siapa nak follow boleh follow lah. Buat dekat dalam sheet masing-masing yang asal tadi. Okey, dah dapat dah sheet masing-masing kan? Sheet masing-masing dah ada kan? Yang ini form responses, tak apa, anda buat je dekat sheet anda ni. Tak payah buat import range lah. Import range ni nanti boleh belajar kemudian. Tapi basic dia adalah import range ni membolehkan anda ambil semua maklumat daripada yang asal kepada satu spreadsheet yang baru untuk tujuan manipulasi. Baik. Sekarang ni anda dah ada yang dipanggil sebagai extension. Saya akan pergi kepada extension dan saya akan pergi kepada add-on dan saya akan tekan butang get add-on. Dah tekan dah? Dah tekan dah add-on? Okey, add-on yang ada dalam Google ni ada yang percuma, ada yang berbayar. Kalau anda boleh dapat yang percuma, anda boleh buat macam-macam automasi yang ada di dalam Google punya produk. Ya. Dalam kes ni, saya akan pergi kepada add-on. Nampaknya slow sebab mungkin Jani dah block saya punya akses. Oh, tak ada, saja je. So, kat sini saya tekan butang apa tadi? Extension. Kemudian, saya akan pergi kepada add-on. Dan saya akan cari satu add-on yang nama dia diberi geocode. Apa dia? Geocode. 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 Ada jumpa tak? Okey, saya tulis geocode by awesome table. Okey, anda klik dan anda tekan butang geocode berkenaan. Untuk anda tekan butang install. Anda tekan butang install lah. Lepas anda tekan butang install, dia akan minta anda sign in. Anda akan sign in according to your preference and apa kita panggil ni sebagai credential. After that, anda allow dan anda akan ada satu fungsi tambahan dalam kamu punya Google. Kalau tak percaya, kamu boleh tengok kat sini. Dia ada perkataan geocode by awesome table. Nampak tak? Tadi tak ada kan? Sekarang dia telah diletakkan di bawah app sheet tu. Dan bawah app sheet tu tadi tak ada apa-apa, kosong. Baik, apa yang saya nak buat? Saya nak convert alamat rumah yang telah diberikan oleh responden-responden saya ini kepada let dan long. Apa dia? Let dan long. Jadi cara dia, saya pergi kepada extension, geocode by awesome table, start geocoding. Saya start geocoding, dia akan buka menu dan menu ni akan tanya, wahai Encik Aizat, manakah yang kamu ingin saya menukarkan ianya kepada bentuk coding? So saya cakap, engkau komputer kan, engkau ambil alamat rumah, engkau tukar dia kepada let long. So saya pun tekan butang geocode. Dalam masa beberapa saat, maka dia akan buat dua kolom tambahan di sebelah kanan. Nampak dia lagi ya? Dia lagi. Dia jadi lagi sebab apa? Sebab saya ambil bukan data yang asal dia lagi ya, dia lagi. Tak apa. Nak tunjuk kepada anda cara yang sebenarnya adalah anda copy lah data ni. Anda copy data ni. Saya tunjuk balik lah Saya copy data ni sebab dia import data. Bila dia import data tu tak match dengan yang sebelum ni, dia akan error tak apa, saya tunjukkan yang lain. Alamat. Saya akan tampal alamat ini. Dah tampal dah? Dah tampal belum? Ni saya dah tampal. Awak mana boleh tampal kan? Sebab awak tak ada data ni, betul tak? Awak ada alamat awak je kan? Awak ambil alamat awak tu, awak buatlah satu-satunya alamat korang. Badan tu, siapa suara satu je alamat? Okey, so apa yang saya akan buat? Saya akan pergi kepada manipulated data, alamat rumah. Kemudian saya akan tekan butang
Geocode dah error. Saya akan tutup dan buka balik extension geocode. Start geocoding. So now I'm going to redo what I did just now. Manipulated data, alamat, dan saya akan tekan butang geocode. So dia akan create another 2 column which is specify the latitude and longitude of the point. Automatically lah. Siapa yang tulis asrama IKNM tu semua menganjing-menganjing tu, dia tak akan bagilah ya. Selain daripada yang ada tulis alamat-alamat yang pelik-pelik tu dia tak bagilah. Di sana memang dia tak bagi lah. Ini negatif 19 tak silap saya ni. Zimbabwe. Jauh tu. Jauh tu. Dia akan memang betul bagi kat Zimbabwe tu. Baik, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, maka tuan-tuan dan puan-puan telah ada apa yang dipanggil sebagai point data. Nampak tak? Data-data ini telah ada secara automatis. Dia dah ada. Automatically dia dah ada ya. Jadi next step, saya nak buat saya punya map ni canggih tau. Saya nak buat saya punya ni canggih. Maka saya akan mula buat map. Tapi sebelum tu saya tahu anda nak cuba follow kan. Jadi saya silakan anda untuk melihat bagaimana saya publish saya punya web. Saya tak nak awak publish awak punya web Saya nak publish saya punya web sebab saya nak awak akses saya punya data. Apa dia? Akses saya punya data Saya nak awak buat sendiri tau. Awak buat sendiri maknanya awak copy semua alamat ni dan awak akan tekan geocode macam saya tunjukkan. Baik. So saya tunjukkan macam mana saya publish. Sekejap lagi lah saya tunjuk macam mana saya publish. Google ni. Maka saya ajar awak satu lagi ilmu alam. Boleh? Ilmu ni sangat simple lah. Di mana anda ingin mengeplot. Apa dia? Mengeplotkan data tadi. Supaya plot-plot data tadi dapat diambil dan diletak ke dalam anda punya my blog ni tadi. Okey, cara dia macam mana? Kamu pergi satu istilah namanya Google My Map. Type perkataan Google My Maps. Dah keluar dah? Dia akan tulis My Maps dash about. Ada tak? Bawah dia ada tulis Google My Maps. Betul? Ambil yang bawah. Apa dia? Ambil yang bawah ni. Yang ada tulis mymaps.google.com. Tekan tu. Dah tekan dah? Dia akan keluar a blanket macam ni. Blank. Apa dia? Blank. Kemudian tekan butang create a new map. Lain tak ada pula. Stres kau lain tak ada ni memang kau stres. Dah macam orang sial dah kan? Okey. Tekan butang create a new map. Dah tekan dah? Kepada yang tak dapat internet saya mohon maaf ya. Okey. Bila anda tekan create a new map, dia akan tulis untitled map. Betul tak? Anda tulislah nama. Dekat sini saya tulis apa dia? Data demografi. Demo lane ke tak kisahlah. Data demografi. Dah sudah belum? Tekan butang save. Dah tekan butang save dah? Dekat sini dia ada tulis apa dia? Untitled layer. Okey, anda boleh bagi nama. Point data. P-O-I-N-T. Point D-A-T-A. Point data. Dah tulis dah? Dia ada tulis perkataan import. Anda tekan butang import ini dan anda cari dalam Google Drive kamu. So Google Drive kamu tadi ada satu folder nama Borang Soal Selidik kan? Betul? Dalam Borang Soal Selidik ni ada Borang Soal Selidik kan? Yang ni. Borang Soal Selidik yang banyak ni lah. Saya tekan butang insert. Okey, dia akan retrieve. Okey, dia kata choose column in position your placement. Mana nak ambil ni? Okey, yang ini saya salah ambil ni. Saya ambil yang lain lah. Saya ambil yang lain, mana ambil yang mana? Sebab dia tak spesifikkan saya punya. Saya ambil yang ni Borang Soal Selidik ni. Oh, okey. Saya tahu apa masalah. Okey, tak boleh. Okey. Yang tadi ni Borang Soal Selidik ni kan ni. Ini saya punya ni. Okey. Manipulate data. Dah ada let long kan? Ni let long. Anda punya dah ada let long dah? Ni anda kena mulakan daripada sini dulu. Let long ni tadi dah ada belum? Ni let long ni dah ada belum? Ada berapa point awak ada? 1 ke 2? 1. Okey. Pergi kepada file. Tekan butang download. Tekan butang CSV. CSV dah tekan dah? Okey. Dah tekan Saya dah download satu data. Namanya manipulate data. Baik. Dekat kamu punya My Maps ni tadi, dah pergi dah? Ada perkataan import kan?
Okay, tekan import. Anda akan upload yang baru di-download tadi. Yang namanya CSV itu tadi. Pastikan CSV kamu ada data apa dia? Ada data yang berkaitan dengan ni lah. Borang soal selidik, manipulated lah. Yang manipulated. Okay, saya tekan butang upload. So, dia akan detect lah latitude dengan longitude automatically. Saya tekan butang continue. Choose the column title as a marker. So, I'm going to put this one. And then I'm going to put the finish button. So, saya akan ada point data lah yang menunjukkan beberapa tempat lokasi yang telah kita sampel 54 orang makhluk. Kenapa dia zoom out tadi? Sebab ada yang letak dekat Zimbabwe. Kau memang suka bahan aku kau Sabar je lah tak apalah. Ada mana? Ni Zimbabwe. Ada soalan daripada Zimbabwe. Baik. Jadi apa yang saya nak tunjuk kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian, maka kalau anda tengok uniform style dan label ni, dia akan ikut apa data yang kita ada. Anda kena ingat data yang saya ada ni data apa? Data yang ini. Nampak tak? Alamat, latitude dan longitude. Betul? Okey, saya tunjuk contoh saya tunjuk contoh. Anda boleh follow dulu. Nanti kalau hang kejap lagi, saya akan repeat baliklah apa yang saya ajar. Baik, saya copy umur Saya copy apa? Umur. Dan saya copy lagi satu data yang namanya apa? Risiko. Betul tak? Ini adalah risiko kan? Ini tadi markah yang kita kena kira. Betul tak? Tapi saya tinggalkan benda tu sekejap lagi untuk buat benda lain. Saya nak tengok umur je. Siapa yang paling berumur dan siapa yang paling tak berumur lah. So, saya tekan butang file, download dan download sebagai CSV. Anda mesti download sebagai CSV. Sebab apa anda kena download sebagai CSV? Sebab dia tak boleh baca terus tadi. Sebab dia tak boleh nak pilih mana file yang diutamakan. Sebab kita ada buka dua sheet kan. So, dia ada error kat situ. So, daripada sini saya dapat faham bahawa dia kena ambil secara manual lah. So, saya delete layer ni. Saya start balik. Add base map. Add layer. Kalau yang asal macam ni kan. Untitled layer tadi kan. Anda bagi point data. Dan anda akan import. So, saya import data yang baru saja saya download tadi. Okey. Iaitu yang inilah. Dan dia akan ada dua informasi yang utama. Selain daripada position ataupun lat long. Dia juga akan ada umur. So, saya tekan butang. Saya nak tunjukkan umur ni supaya saya boleh memposisikan. Choose to collect your markers. Okay, continue. Okay, kat sini saya letak alamat lah. Finish. So, dia akan ada data. Allahu Akbar. Oops, we are having trouble finding those location. Did you pick up the correct location? Latitude, longitude. Okay. Okay, sorry. Latitude is the latitude. Okay, longitude is the longitude. Kau ni memang kelapa. Okay, bila dia dah amat. Okay, sorry. Dia terbalik lah ni. Latitude is the longitude. Longitude is the latitude. Ni tak tahulah kenapa data ni jadi macam ni. Lantak dia lah kan. Okay, dia ada data. So, kalau anda lihat di sini, an error was occur. Oh, dia tak masukkan data. Sekejap, saya check dulu kenapa data ni jadi macam ni. I'm going to find out why this thing happen. Okay, saya just double check balik data saya ni kenapa. So, I must open up the data first so that I know what happened. Okay, latitude dengan longitude dah ada, umur dah ada, alamat dah ada. Okay, so I'm going to redo it again. Sorry, delete this layer. Okay, add layer. Tadi dah keluar dah cantik. Point data. Save. Import. Browse. Okay. Kemudian masukkan, please column to tile your marker. Okay, finish. We are having trouble. They tell us to put the place marker on the map, such as address, latitude, longitude, pair. All columns will be imported. Import jelas semuanya. Longitude will be longitude. Latitude will be latitude. Okay, continue. I don't understand why this thing happen. Saya nak tunjukkan selepas awak import ni tadi, sebenarnya satu je saya nak tunjuk. Dekat uniform style ni, saya just nak tunjuk yang bahawa anda boleh filter lah mengikut umur sebagai contoh. So, dia akan melabelkan umur yang berkenaan. Contohnya, dia akan lihatlah umur yang paling tua sampailah paling muda. So, kalau kita tengok Zimbabwe ni dalam umur yang agak muda lah. Dia dah muda-muda pun dia pandai mengalan. Contohlah.
So kalau anda tengok sini, maksudnya mana yang paling tua tu memang banyak lah. So kat Zimbabwe ni berapa ni umur dia? Dia dalam 24, 29 lah. Dia orang negro yang baru-baru nak naik kan. Okay, dah siap Baik, dah siap ni. Saya nak tunjuk kepada tuan-tuan dan puan. Dekat sini ada satu perkataan. Nama dia sebagai embed on my site. Nampak tak? Export to KML and KMZ. And then view on the Google Earth. So kalau anda klik view on the Google Earth ni, dia boleh view lah. Baik, dekat sini sebenarnya dah selesai lah yang saya nak tunjuk. Kat sini saja Okey, anda boleh pergi balik Google My Maps ni tadi. Tujuan dia tak lain tak bukan adalah anda ingin sharekan maps kamu ini. Nampak tak? Dia gambar apa ni? Log. So anda boleh sharekan, anda dengan menekan butang share the map. So anda boleh tekan butang embed on my site. So you can embed the frame of your map. Okay, this is the example. Yang paling penting anda boleh sharekan dia dengan menekan butang yang gambar pin tadi tu. Dan anda boleh ubah dia punya set default view. So this is the example of the default view. Maksudnya setiap kali orang buka, dia akan buka yang berkenaan Kemudian anda boleh tekan butang share kat sini. Share tu mesti tekan butang yang ni. Gambar kepala toyol ni. Gambar kepala toyol ni, anda akan tekan anyone with this link can view. Okey, saya akan klik. Kemudian saya akan tekan butang copy. Selepas saya copy, saya boleh masukkan ke dalam saya punya map. Ni map. Saya boleh cari saya punya My Map Sebenarnya bila awak dah buka je awak punya Google My Map ni tadi, awak boleh pilih My Map awak dan awak boleh select. Dia akan masuk lah automatically. Ataupun awak boleh copy link yang berkenaan ni tadi. Ni contoh link yang saya copy kan. Dia akan buka Google My Map ni juga. Ataupun point yang telah kamu terjemahkan. Tapi saya letakkan dalam saya punya website lah. Supaya nampak lebih hebat. Okey? Dah siap. Boleh tak boleh ni? Okey, cuba buat seperti yang saya buat sekarang. Masuk. Mana yang tak berjaya, jangan berduka cita Kerana ini adalah contoh bagaimana anda ingin menguploadkan data kamu. So, apabila anda bekerja nanti sebagai PPKP, nak plotkan point data, this is how you want to do it lah. So, contoh kan, saya boleh tukar saya punya style ni tadi kepada bentuk lain. Contoh, saya boleh ubah bentuk P. Gambar parking saya boleh tukar. Anda boleh letaklah ikon-ikon yang anda sukakan lah. So Google My Map ini membantu anda merelocatekan dekat mana kawasan kamu. Contoh paling senang, anda ada pusat khidmat masyarakat untuk membantu mereka yang ingin mendapatkan maklumat, informasi, help promotion kamu. So kamu boleh pinkanlah dekat taman kamu tu. Jadi diorang tahu, okay, kat kawasan ni ada buka booth, kat kawasan ni ada treasure hunt, kat kawasan ni ada interaktif media dan lain-lain. Baik, kita dah pergi ke penghujung rancangan untuk bab Google Site ini. Saya akan teruskan sedikit saja lagi dengan mengelingkan segala-galanya dan juga finish up everything lah. So, pergi balik dekat home kamu. Jangan lupa untuk linkkan balik. Hobi ni linkkan dekat mana? Link ni hobi, link ni linkkan dekat hobi. Macam biasalah, tekan apply. Hobi pun begitu juga. Jangan lupa linkkan everything to your suitable area. Apply. So, work. Work ni nak linkkan dekat mana? Dekat works So saya akan letakkan works dekat sini. Same also goes to this works. Okay. Kemudian yang terakhir ni saya akan cerita yang betul-betul last lah. Cara anda nak menekan butang publish ni. Okay, sebelum anda boleh tekan butang publish, ada satu exercise yang saya rasa semua orang pun akan kicap juga. Tapi untuk mengelakkan kicap itu bertambah pekat, kita publish je dulu. Boleh? Jadi petang ni anda akan didedahkan dengan satu lagi produk Google yang dinamakan Google Analytics. Cuba pergi kejap. Google Analytics Google Analytics ini adalah bertujuan untuk memantau prestasi website kamu. Apa dia? Prestasi website kamu Jadi saya akan ajar kepada anda semua petang nanti macam mana cara kamu nak melihat orang yang berkunjung kepada kamu punya website. Di mana kita akan menggunakan Google Analytics atau dipanggil sebagai GA lah, Google Analytics Kita akan tekan butang start measuring ni dan kita akan buat penilaian yang berikutnya. Yang ini saya akan cerita petang garang. Boleh Saya simpan benda ni cerita petang. Baik. Sekarang kita nak publish kita punya website. Setelah berkicap lamanya, maka kita telah ada kita punya dokumen seperti berikutlah. Kita ada home, academic, hobby dan works. Untuk menjadikan benda ni lebih interesting, contoh dalam bab saya ni, saya sengaja buat benda ni supaya kamu akan didengki oleh saya. Saya akan tutup semua benda ni supaya ianya hidden. Apa dia? Hidden. Jadi yang ada hanyalah berupayanya awak mengelik kepada mana yang awak suka. So nanti saya akan tahu kemudian dalam Google Analytics saya paling ramai orang pergi dekat belah mana. Okey, jelas
So untuk membuat publishing, dekat sini ada satu gear, anda boleh tekan butang setting ni. Anda ada perkataan seperti top ataupun side, yang anda boleh ubahlah anda punya menu nak berada di sebelah atas ataupun di sebelah tepi. Kemudian anda ada brand image, anda boleh letakkan logo, anda boleh ada viewer tools dan anda boleh letak custom domain. Custom domain ni serendah beberapa US dollar, iaitu lebih kurang RM50 lah. Kalau di Malaysia ni lebih kurang paling murah RM50 setahun. Anda boleh ada satu domain yang khas. Kemudian analytics. Yang inilah yang kita akan letakkan nanti measurement analytics kita. Jadi siapa yang berkunjung ke website saya, akan saya tahu berapa orang yang pergi. So saya boleh tekan butang enable analytics. Sekejap lagi saya akan tunjukkan cara dia macam mana. Tapi anda akan saya biarkan terkapai-kapai kerana petang baru saya tolong. Boleh Kemudian announcement banner ni anda boleh buat show the banner, and then the banner ni macam benda yang pop up. Zoom, selamat datang ke saya punya website. Something like that lah. So yang ini anda boleh apply juga. Baik, sebelum kita pergi kepada berikutnya, anda boleh tekan butang publish dan anda tengok apakah menu yang keluar. Pertamanya, Google akan bagi anda satu basic address iaitu sites.google.com/view dan nama anda punya web page ataupun web page kamu lah. Dalam kes ni contoh, saya meletakkan nama apa? Sai. Sai ni dah banyak orang pakai dah. Sai saya tulis apa? Awak kelas apa? DKP berapa? 39. Sai DKP 39 saya tulis Sai DKP 39. Ni contoh. Sesiapa yang pergi kepada sites.google.com/view/Sai DKP 39, maka dia akan berjaya untuk pergi ke website saya. Faham Okey. Kemudian dekat bawah ni, request public search engine not to display my site. Baik, yang ini saya nasihatkan anda jangan klik. Sebab dia akan menghadkan pencarian maklumat kepada website kamu. Sedangkan website kamu ni nak seberapa ramai orang dapat info kan. So kamu jangan check that box So saya akan tekan satu butang namanya publish dan dia akan diterbitkan di dalam angkasa raya. So maknanya dia telah boleh dilihat oleh seluruh manusia di alam ini. Nak cuba tengok? Nak cuba tengok ke tak? Nak, tapi sebelum tu bagusnya saya buat siap-siap saya punya Google Analytics ni supaya anda nanti bawa butang kan. Saya akan tekan butang publish dan dia akan publishing lah. Bila dia publish maka ianya telah ready. So kalau saya klik 3 dot yang berkenaan, saya boleh ada lagi maklumat-maklumat lain, dan kalau saya pergi ke publish ni ada menu, saya boleh tekan butang yang dipanggil sebagai view publish sites. Maknanya kalau saya tulis sites.google.com/view/Sai DKP 39 home, maka inilah yang kamu akan lihat. Kamu boleh cuba untuk buka dan lihat saya punya website ini, dan kamu juga boleh explore saya punya page lah. Namun saya tak boleh nak track berapa banyak yang orang pergi ke tempat-tempat berkenaan sebab saya tak setting lagi saya punya apa dah? GA Google Analytics, sebab kita nak simpan tajuk ni pada waktu petang sebab kita dah makin banyak belajar, makin banyak kicap. Baik, kita tangguhkan dulu kita punya perbincangan ini. So silakan tuan-tuan dan puan-puan untuk jadikan publish awak punya website Lepas ni sebelum rehat, tulis awak punya link dekat depan. Boleh? Saya nak tengoklah link-link yang berkenaan. Kalau boleh letak nama yang agak komersial dan sedap didengar Jangan letak nama-nama pelik-pelik Ninja Turtle hijau suka berguling kan, panjang tu. Apa yang pendek-pendek je sudah Alright, itu saja untuk setakat ni. Kita